Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Stadium RTM dimulakan dengan tenis Shanghai Masters. Juara 4 kali Novak Djokovic mara ke pusingan keempat selepas menang mudah ke atas wakil Itali Flavio Cobolli. Djokovic catat straight set 6-1 dan 6-2. Dia hanya memerlukan sekitar sejam untuk mengatasi lawan dalam aksi di Chizong Forest Sports City Arena. Selepas ini, pemain di ranking keempat dunia itu akan menentang wakil Rusia, Roman Syavelin. Syavelin terdahulu mengatasi pilihan ke-13, Francis Tiafoe. Teruk mara ke pusingan 16 terbaik, Holger Rune selepas menundukkan Jiří Lehečka dengan kemenangan straight set 6-4 dan 7-5. Dalam satu lagi pertembungan, menyaksikan pemain nombor 3 dunia, Alexander Zverev terpaksa berhempas pulas sebelum menewaskan Talen Griekspoor. Pada pusingan seterusnya, Zverev akan berentak dengan David Goffin yang terdahulu menumbangkan Marcus Giron. Bekas bintang Barcelona Andres Iniesta umur bersaraannya pada usia 40 tahun. Dia akui tidak boleh berpisah dengan bola sepak dan berhasrat meneruskan karier sebagai jurulatih. Estoy empezando con el curso de entrenador y bueno, quiero formarme en esta siguiente etapa de esa manera. Por lo tanto, los que me conocéis sabéis que soy bastante cabezón en ese sentido y bueno, intentaré pues volver a hacer un gran trabajo. Ya no será corriendo detrás del balón, sino desde otro lugar y eso es lo que será pues el siguiente paso. Berdasarkan rekod, dia pernah memenangi 9 gelaran La Liga dan 4 Piala Liga Juara-Juara bersama Barca. Momen terbaik sepanjang karier pastinya ketika menjaringkan gol kemenangan Spanyol pada final Piala Dunia 2010 bertemu Belanda. Ya, saudara, menjelang saingan Malaysia Super 100 2024 minggu depan, Persatuan Badminton Malaysia BAM berharap kemasukan percuma menarik peminat memenuhi stadium bagi memberi sokongan padu kepada pemain pelapis negara. Kejuaraan akan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara. Setiausaha Agung BAM Datuk Kenny Goh berkata, kejohanan ini penting buat pemain pelapis membuktikan kebolehan mereka dan mengumpul mata sebanyak mungkin untuk memperbaiki ranking dunia. Antara pemain pelapis yang akan bersaing dalam kejohanan berkenaan, 2 pemain bersorangan lelaki, Justin Ho dan Eugene Yu, serta 2 pemain bersorangan wanita, Kaylee Shana dan Wong Ling Ching. Sementara itu, Datuk Kenny berkata, sambutan daripada pemain antarabangsa juga memberansangkan. 340 pemain daripada 20 negara akan bertanding, termasuk bekas pemain nombor 1 dunia dari India, Kidambi Shrikant. Kementerian Belia dan Sukan berharap mendapat peruntukan tambahan bagi program podium dan Road to Gold RTG menerusi Belanjawan 2025. Tumpuan itu bagi membolehkan lebih ramai atlet pelapis dapat dicungkil bagi mengharumkan nama negara di persada dunia. Ini termasuk pelapis bagi atlet para. Kita telah dijemput untuk memberikan maklum balas kepada Kementerian Kewangan dan hasrat kita adalah bajet untuk podium boleh bertambah kerana kita nak pastikan cukup duit untuk menghantar atlet kita untuk bagi pendedahan di luar negara. Yang itu satu. Yang keduanya untuk cukup duit untuk pelapis. Selalunya pelapis berlatih tetapi mereka tak dapat ikut podium atlet podium untuk keluar negara ataupun untuk pendedahan. Pada Belanjawan 2024, 72 juta ringgit diperuntuk bagi memperkukuh ekosistem atlet di bawah program podium. Daripada jumlah itu, 20 juta ringgit dibelanjakan bagi inisiatif RTG dalam usaha mencapai impian emas pertama negara di Tamasya Olimpik Paris. Majlis Sukan Negara MSN akan mewujudkan Sukan Masters Malaysia. Ini sebagai platform kepada atlet veteran dan individu berusia 21 tahun ke atas untuk bertanding secara kompetitif. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata, kejohanan itu dijangka diadakan hujung tahun ini di ibu negara. Beliau berharap penganjurannya akan menggalakkan lebih banyak kelab sukan kekal aktif.
Sukan Masters kita telah mengenal pasti 10 jenis sukan yang sesuai untuk dilaksanakan di Kuala Lumpur dulu kali pertama, dan skill skala bukan seperti Sukma, tetapi kali pertama kita nak lakukan, kita nak buat bukan kecil tetapi kita nak tengok dulu feedback dan maklum balas dan reception lah daripada semua yang datang. Tambahnya, jenis sukan yang dipilih akan berdasarkan umur, termasuk warga emas, dan senarannya akan diumum selepas MSN meluluskannya. Buat masa ini, ia masih dalam perancangan. Antara acara sukan yang akan dipertandingkan, badminton dan bowling. Perak memperuntuk RM815,800 insentif kemenangan kepada atlet negeri yang meraih pingat pada Tamasya Sukma 2024. Kejayaan mencapai sasaran 35 emas yang ditetapkan itu merupakan pencapaian terbaik dalam tempoh 14 tahun Tamasya Sukma di luar Perak. Penerima insentif terbesar sukan Selamam yang meraih RM58,500 selepas berjaya merangkul 6 pingat emas. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, kejayaan yang diperoleh hasil kerja keras dan komitmen semua pihak terlibat. Kita mendapat pingat terbanyak di pertandingan yang dibuat di luar Perak. Jadi itu satu pencapaian yang baik, mencapai target kita untuk dapat 35 emas. Walaupun kita ada satu lagi target iaitu untuk berada 5 teratas, tapi tak berjaya, tak apa, kerana yang penting adalah kita dapat pungutan emas dan juga perak dan gasa. Dalam pada itu, lebih RM286,000 insentif kemenangan turut diberikan kepada kontijen para Sukma Perak. Pasukan Parakatul merupakan penerima insentif tertinggi iaitu RM74,500 selepas memperoleh 8 emas, 5 perak dan 2 gangsa. Tempin bowling terbuka kebangsaan 2024, pemain pasukan Sunway Megalanes Muhammad Hazim Ali Hanafiah mencipta kejutan muncul juara bagi kategori lelaki kebangsaan selepas berjaya menumpaskan Rafiq Ismail. Saingan yang berlangsung di Sunway Megalanes itu menyaksikan pemain berusia 23 tahun berkenaan menampilkan aksi cemerlang dengan kutipan mata 267-241. Hazim berpuas hati mampu meraih gelaran juara meskipun berdepan Rafiq yang merupakan atlet utama kebangsaan. Betul. Memang ada rasa gementar sebab yelah Rafiq kan, siapa je yang tak takut lawan dia kan. So memang saya balik satu shot per satu shot dan tenangkan diri saya untuk lawan dengan dia. Dia akan memberikan memang satu suntikan semangat sebab saya memang nak jadi macam diorang. Saya betul-betul nak jadi macam diorang, nak masuk dalam national team. Kejayaan itu sekaligus menjadikannya pemain bowling bukan kebangsaan pertama memenangi gelaran itu sejak 2017. Sementara itu, pemain remaja negara Syakim Izwantih menamatkan saingan di tempat ketiga. Bagi kategori wanita pula, menyaksikan Jillian Lim dinobat juara selepas mengatasi Nur Syazwani Sahar dengan mata 164-158. Atlet berusia 23 tahun itu menyatakan kejayaan berkenaan amat bermakna buatnya apabila berjaya meraih kemenangan peringkat kebangsaan buat julung kalinya. Happy jugalah sebab dah banyak tahun main national class and ni first title yang I menang. Ramai yang kuat. Contoh ada World Champion Natasha, ada yang PWBA Champion, Slim Legend, so banyak fight lah. Tempat ketiga menjadi milik Sharon Koh yang tumpas kepada Nur Syazwani Sahar di peringkat separuh akhir. Selain itu, Jillian akan terus memberikan fokus kepada kejohanan Junior All-Star yang akan berlangsung pada November ini. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam sukan untuk semua.